Sebab itu untuk kita berubah, kita balik pada Tuhan, rujuk pada Tuhan sebagai hamba. Dulu tak solat, kita solat. Dulu tak main masjid, kita main masjid. Dulu tak main kuliah, kita main kuliah. Bila mari Ramadan, dia menjadi satu booster untuk kita bergerak ke arah kebaikan. Walaupun dulu kita entah apa-apa, menyebabkan kita jadi mudah kerana ada satu sistem yang Allah susun namanya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa anzil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ya Allah ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup di atas muka bumi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Puan Pimpinan Majlis, Kak Salwa, seluruh panitia Kuliah Duha Masjid Al-Falah USJ, Tuan Haji, Puan Haja, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kurnianya kita dihimpunkan pagi ini, insya-Allah pada hari ini 17 Syaban. Kita duduk dalam bulan yang mendekat kepada Ramadan. Saya nak mengambil satu tajuk yang sangat mudah untuk kita hadam, tetapi sangat penting. Tajuknya iaitu hidup tapi mati. Tajuk dia hidup tapi mati, yang saya cuba relatekan dengan Ramadan. Saya nak memetik sepotong hadis daripada sahabat yang hebat, iaitu pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas, yang lahir pada tahun 612 dan dia meninggal pada tahun 709 Masihi. Lebih kurang umurnya 97 tahun ketika meninggalnya di Basrah, Iraq. Ada yang mengatakan umurnya lebih 100 tahun. Seorang budak ketika mana Nabi sampai ke Madinah, umurnya baru 10 tahun. Orang pakak-pakak beri Nabi hadiah, yang nak beri tanah, yang nak tolong buat rumah, apa saja yang mereka ada, melainkan ibu kepada Anas bernama Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa nak beri. Aku ada seorang anak bernama Anas. Engkau ambil budak ni jadi engkau punya khadam. Jadi engkau punya khadam. Namun di atas keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas ini umurnya panjang dan dia kaya. Antara rezeki yang didoakan kepada Anas, Nabi menyebut, Allahumma rzuqhu rizkan wa waladan wa barik lahu.
wahai Allah, rezekikan pada Anas ini rezeki yang banyak dan juga anak-anak. Ada ulama kata ketika dia meninggal dunia, anak cucunya saja yang dilihat 125 orang. Anas ni antara orang yang kaya, sahabat yang kaya. Kalau orang punya kebun tamar, dia punya hasil dia, harvest dia sekali setahun, Anas 2 kali. Ini antara doa-doa yang diberikan kepada Anas secara khusus. Dan kelebihan Anas duduk dalam senarai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, iaitu sebanyak 2286 hadis setelah Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar. Daripada Anas ini kita lihat sepotong hadis yang kita nak relatekan tentang penghayatan kita dan bagaimana kita nak mencapai Ramadan. Selalunya bermula dengan Rejab, kita akan membaca Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bila Rejab habis, tinggallah Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Nanti bila masuk Ramadan, kita akan minta Allahumma barik lana fi Ramadan. Fi Ramadan. Inilah proses yang kita duk rasa sekarang. Cuma saya nak rujuk kepada hadis Anas ini biar kita faham letak duduk kita dalam persiapan menghadapi Ramadan itu bukan daripada Rejab, bukan Syaban, tetapi setelah habis Ramadan masuk Syawal, kita dah buat persiapan untuk menghadapi Ramadan akan datang dengan izin Allah. Lalu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man haramaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramahu khairaha illa mahrumun. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Dan bila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk bulan Ramadan, yang kita minta wa balighna Ramadan tu, kita masuk Ramadan. Bermula tarawih pada malamnya yang pertama. Lalu dalam keadaan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kamu Ramadan. Bahawa di sini akan terpisah di antara dua golongan. Golongan pertama, dia mati sebelum jumpa Ramadan. Golongan kedua, dia jumpa Ramadan tapi dia mati dengan Ramadan. Maksudnya, dia jumpa Ramadan, dia boleh puasa, tetapi seolah-olah dia itu mati dalam memahami Ramadan tanpa penghayatan tiap-tiap tahun, macam tu je lah kehidupannya. Jumpa berapa kali Ramadan, begitu keadaannya. Itu yang maksud hidup tapi mati. Sebab ada golongan yang disebutkan oleh Nabi. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesungguh-sungguhnya dalam bulan ini ada satu malam yang disebut oleh Rasulullah wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man haramaha faqad hurimal khaira kullahu. Siapa yang masuk Ramadan, tiba-tiba ada satu malam yang terbaik, dia tak mendapat kebaikan malam tersebut, sesungguhnya orang ini telah diharamkan oleh Allah dengan seluruh kebaikan kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah haramkan erti kata lain, disebutkan wala yuhramahu khairaha illa mahrumun, kata Nabi. Dan tidaklah orang itu diharamkan daripada mendapat kurnia daripada kelebihan Ramadan, melainkan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diharamkan walaupun dia masuk Ramadan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan perkataan ini disyarahkan lagi. Al-muradu annahu harama lutfallahi wa taufiqahu wa muni'a min at-ta'ati fiha wal qiyamu biha. La'alla hadha huwa alladhi fatahu al-'isha tilka laylah
aidan illa mahrum wa huwa alladhi la hadza lahu fi sa'adati. Yang dikatakan orang yang diharamkan itu, syarahnya iaitu orang-orang yang diharamkan daripada kurniaan Allah dan petunjuknya. Wa muni'a minat ta'ati fiha wal qiyam biha, dan orang-orang yang dihalang daripada melakukan ketaatan padanya. Sahabat yang saya kasih sekalian, dalam hadis ini secara umumnya kita nak melihat ada dua isu di sini. Pertama, bila kita lihat pada doa Rajab hari itu, wa balighna Ramadan, supaya kita dapat sampai pada bulan yang kita tunggu ni. Sekarang ni kita tengah buat countdown, betul countdown. Hari ni 13 hari lagi, esok 12 hari lagi, esok 11 hari lagi, esok. Dalam tempoh ini kita lihat ada penapisan Allah. Dalam bulan Sya'ban banyak orang-orang yang meninggal. Hari Jumaat yang lalu kita lihat siapa meninggal? Ramai tok-tok guru. Ustaz Abdullah Isa meninggal. Tok guru daripada Terengganu, iaitu tok guru kepada Menteri Agama kita sekarang, Tuan Guru Haji Abdul. Meninggal ulama besar dunia, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kita buka tafsir Safwatut Tafasir, dia tulis. Kita buka kitab Tafsir Ayatul Ahkam, dia tulis. Kita jumpa dalam Ulumul Quran, At-Tibyan fi Ulumil Quran, dia tulis. Dan Allah menapis, seolah-olah penapisan ini Allah berikan, Allah pilih pada orang-orang tertentu. Sebab itu ketika belajar dahulu, dan perkara ni saya rasa tak ada kat Malaysia, bila sebulan sebelum masuk Ramadan, dia akan buka siapa yang nak join iktikaf. Kerana iktikaf kalau lambat tak dapat join sebab tempat limited. Akan dipimpin oleh tok-tok guru, profesor, doktor. Lalu bila mana kita daftar, kita tasjil nama, kalau lambat tak dapat. Dalam keadaan apa dia? Mereka ini akan ambil cuti 10 hari sebelum raya. Kita ambil cuti lepas raya. Sebab apa 10 hari sebelum raya nak iktikaf? Iktikaf bukan sebarang iktikaf. Iktikaf yang luar biasa, dengan program yang cukup padat. Tidur hanya beberapa jam, tetapi dengan qiyam, dengan Quran, dengan daurah, ni tafsir, halaqah, yang ni hadis, yang ni sirah. Dalam keadaan apa? Dipimpin oleh tok-tok guru. Dalam keadaan tidurnya sangat sedikit, qiyamnya lama, tazkirah di celah-celah qiyamul lail itu berhenti sekejap tazkirah, dalam keadaan dipimpin oleh tok-tok guru. Ketika solat pun dah menangis kerana touchingnya dengan bacaan tok guru, dan juga dengan penghayatan oleh imam menyebabkan makmum menangis. Erti kata lain, luar biasa. Dan bila mana kita makan pun tak ada cucuk badak, tak ada puteri mandi, tak ada tai itik, tak ada. Kalau petang tu kita intai-intai kat dapur, ada nampak nasi macam bulan jatuh ke riba. Orang Asia ni bila jumpa nasi memang sedap lah. Padahal nasi tu ditumis dengan ghee, minyak sapi, kemudian makan dengan susu masam tu, yogurt yang masam tu, itu dah kira champion dah. Kalau ada ayam, alhamdulillah, bonus. Tapi dalam keadaan itulah bukanya. Sahur, bila sahurnya dekat-dekat nak imsak tu, sahur dengan roti panjang macam skateboard, keras, cecah dengan TO, tak ada gula, cecah-cecah tolak, itulah sahurnya. Tapi hidup dalam keadaan penuh, dalam erti kata lain, kita fokus, tak keluar mana, tak fikir baju raya, tak ada sogo, tak ada apa, dalam keadaan fokus di dalam suasana yang dipimpin oleh tok-tok guru, para alim ulama. Subhanallah. Dan doa yang kita baca bulan Rajab, Allahumma balighna Ramadan, dibacakan oleh tok guru dalam khutbah yang kedua. Bila habis saja dia angkat tangan,
Allahumma balighna Ramadan. Ketika itu semua menangis, mengenangkan peluang yang ada, program yang dilakukan, dalam program iktikaf yang dilakukan, dengan pengajian yang dilakukan, semua itu dalam keadaan mengimbau kenangan, seolah-olah itu Ramadan terakhir bila Tok Guru mengucapkan Allahumma balighna Ramadan. Wahai Allah, sampaikan kami Ramadan akan datang. Kami nak buat macam ni kerana sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan ini, dalam kerja buat kita, satu malam terdapat malam yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka kena ketika itu sedang belajar, kena ketika itu sedang zikir, baca Quran, qiyam, bertasbih dalam keadaan Lailatul Qadar. InsyaAllah dapat malam tersebut Lailatul Qadar. Dalam keadaan suasana ini, maka berlinangan air mata. Sebab itu dia ada feel, sebab itu dia ada perasaan, sebab itu dia ada rasa. Sebab itu bila Allah tak berikan kita berjumpa Ramadan, maka satu kerugian bagi orang-orang yang tak duduk dalam suasana tersebut. Malamnya subhanallah, kalau siapa pergi ziarah Islam Abad, Masjid Faisal atau Faisal Mosque, Masjid Faisal ini kalau malam 10 akhir dipanggil malam Syabina. Satu malam bacaannya 5 juzuk. Yang kita duk rasa berat, Imam Masjid Al-Falah baca panjang tu. Imam Masjid Al-Falah baca satu muka surat, dia kerat 2. Rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh. Satu muka surat. Kita duk belakang rasa macam 10 juzuk. Kita rasa. Mereka satu malam 5 juzuk. Saya perhatikan orang-orang yang luar biasa. Kita lihat atuk-atuk yang janggut putih panjang. Musim sejuk atas simen, tak pakai stokin. Kita pakai sok stokin, pakai stokin kulit khuf. Kita pakai jaket berlapis-lapis. Dia baju selai 5 juzuk. Dia tenang je. Yang tak tenang kita. Kenapa jadi begini? Kerana latihan 5 juzuk sejak kecil. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga, semua hafiz. Kita saf pertama, kedua, tiga, semua hapus. Dengan suasana itu, dengan kita dalam keadaan kita menghadapi Ramadan, agak-agak sama tak? Tidak. Kenapa Allah kaitkan Ramadan dengan takwa secara khusus? Kenapa? La'allakum tattaqun itu dikaitkan dengan puasa. Adakah kerana ada bazar Ramadan? Adakah kerana ada more? Kerana Ramadan dia mari dengan package. Allah kata aqimus solah la'allakum tattaqun. Ada? Tak ada. Allah kata wa atuz zakat la'allakum tattaqun. Keluarkan zakat mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada? Tak ada. Tetapi bila mari puasa, dia mari package. Bukan saja puasa, dia ada sembahyang. Bukan saja sembahyang malam. Bukan sembahyang malam, dia ada Quran. Bukan saja Quran, dia ada kuliah. Bukan saja kuliah, dia ada zakat, dia ada sedekah, dia mari package. Sebab itu package sebulan, bila kita dapat masuk, maka Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kita satu short course untuk hidup di 11 bulan yang lain. Dan sebab itu latihan ini dia bukan mari Rejab hari itu. Walaupun kita tak nafikan berlakulah pengukuhan bermula Rejab secara khusus. Tu yang mari Rejab ada Isra' Mi'raj. Allah nak pembertulkan akidah, keyakinan kita, kerana syarat sah ibadah akidah. Dalam keadaan Rejab diperbetulkan. Wa ma arainaka. Macam mana ayat 60 tu? Wa ma araina ru'ya allati araina wa ma araina ru'ya allati arainaka illa fitnatal linas. Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatal linas. Tidaklah kami menjadikan wahai Muhammad apa yang engkau lihat pada malam perjalanan yang hebat itu melainkan fitnah kepada manusia. Ujian. Dan sebab itu bila baliknya Rasulullah, dia menjadi ujian umat dulu dan umat sekarang.
dalam memahami apa yang Nabi nampak, syurga, neraka, dosa, pahala, kepada kita hari ini yang tak nampak, sebagaimana sahabat dahulu tak nampak. Untuk apa? Memperkukuhkan keyakinan kita kepada Allah. Bila mari bulan Rajab, berlaku peralihan kiblat. Allah memperkemas, memperkukuhkan ibadah. Di sana ada di masjid mana? Masjid Qiblatain di Madinah, berjarak dengan perkuburan Baqi' lebih kurang 3 ke 400 meter. Ada satu masjid dipanggil Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Nabi sedang solat, masuk rakaat ketiga, Nabi berpaling daripada Masjidil Aqsa, berpaling ke Masjidil Haram. Sahabat yang ikut Nabi pun berpaling, ikut Nabi berpaling. Nasib baik sahabat. Kalau kita berpaling tak? Imam ni sembahyang bergerak-gerak, berpaling-paling, kenapa? Itu degilnya kita. Nabi pusing, sahabat pusing. Sehingga ada satu masjid, nama Masjid Dua Kiblat. Dan bila mari habis Syaban, Allah masukkan Ramadan, di sini kita lihat pengukuhan jiwa berlaku. Yang mana package itu, Allah nak kita ini habis Ramadan menjadi seseorang yang luar biasa, yang ada nilai jiwa hamba. Sebab itu mari turunnya ayat dalam surah Al-Alaq yang mencecah bumi yang pertama, 5 ayat. Bila Allah sentuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia berhenti situ 5 ayat. Ayat ni turun, dia tak sampai wasjud waqtarib. Ayat yang belakang ni, separuh ni, dia turun masa lain. Bukan Quran dia turun by surah, bukan. Ada yang turun lengkap, satu surah yang lengkap. Contoh surah Al-Mudaththir. Ya ayuhal Mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Sampailah akhir surah Al-Mudaththir, dia turun dengan surah yang lengkap. Kadang-kadang turun bulan ini Al-Baqarah beberapa ayat. Bulan depan Al-Imran. Mungkin bulan depan, minggu depan surah lain. Lalu bila marinya Ramadan, Jibril bertadarus dengan Rasulullah. Cuma pelik, pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi wafat 11 Hijrah. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Bermakna tahun 10 Hijrah, Ramadan terakhir Nabi. Sebab itu Rasulullah dia ada bunga-bunga nak tinggalkan kita. Sebab selalu tadarus dengan Jibril sekali khatam. Mari 10 Hijrah 2 kali khatam. Di ketika tadarus itulah Jibril beritahu pada Rasulullah, wahai Muhammad, ayat ini, surah ini, ayat ini, surah ini disusun bermula Fatihah, berakhir An-Nas. Itu yang ikut sekuen ini, susunan yang telah Jibril beritahu pada Nabi Muhammad. Sebab itu bila turun ayat 5 ketul daripada surah Al-Alaq itu tadi, di sini Allah mengukuhkan jiwa hamba kita. Manusia, engkau ni kalau jauh-jauh dengan aku, baliklah dengan Ramadan ni. Kalau kau tak boleh masa lain, tak boleh balik, marilah Ramadan. Kalau dulu kamu tak pergi masjid, marilah kenal-kenal Masjid Al-Falah, kapet warna apa. Kalau kamu ni tak belajar sedekah, marilah belajar sedekah Ramadan. Kalau kamu rasa payah ni, tak tutup aurat, tutuplah Ramadan. Masa saya kerja dekat universiti dulu, tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat, kita ni kerja kita ni biasa je lah ustaz. Kita lecturer juga. Tapi dalam satu department tu adalah lecturer-lecturer lain, English, macam-macam lah. Tapi datang seorang kat kita, ustaz, macam mana nak pakai tudung ustaz? Dia nak minta saya mengajar pakai tudung. Kalau mengajar pakai serban, saya boleh ajar. Mengajar pakai tudung, payah juga tu. Tudung pula macam-macam. Tudung bawal, tudung mawi. Mawi ada tudung. Itu belum lagi jenama-jenama Farida, Shazmin Collection, Aryani, Aryana, Aris, Ariwatan. Saya kata, kenapa? Dulu saya tak suka ustaz. Saya tahu, saya kata. Saya tahu. Bila kita buat forum, kita dengan pelajar-pelajar, kita buat program, tajuk-tajuk, kan, aurat,
sebab dia silibus. Kan? Ada pelajar saya, dia tak pakai tudung, free hair. Tapi selepas 7 tahun, dia pergi England, dia telefon saya. Pagi-pagi, 2-3 pagi. Tengok ni nombor luar negeri ni. Ustaz kenal saya tak? 2-3 pagi dia interview. Manalah aku ingat. Ustaz cerita pasal aurat. Saya tak faham, Ustaz. Lari saya kat England, Ustaz. Saya kat London. Saya pakai tudung dah. Baru saya faham. Tengok. Dekat Malaysia dia belajar tak faham, dia faham sampai London. Sebab itu orang ni bila kita mengajar bukan mesti besok dia jadi malaikat. Kita beritahu hari ni, lusa dia berubah. Itu kerja Tuhan. Kadang-kadang mengambil masa yang cukup panjang. Kita ni tidak boleh memberi bekas kepada hati dia melainkan Allah. Tetapi bila kita buat macam ni, saya pun terfikir begitulah kadang-kadang. Subhanallah. Ini kerja Tuhan. Lalu saya kata, macam inilah, tak lama lagi Ramadan. Jadi ini peluang terbaik. Apa dia? Satu, Ramadannya pakai tudung, dengan satu syarat, lepas Ramadan jangan buka. Kalau buka lepas Ramadan, orang kata tudung Ramadan. Sebab itu untuk kita berubah, kita balik pada Tuhan, rujuk pada Tuhan sebagai hamba. Dulu tak solat, kita solat. Dulu tak main masjid, kita main masjid. Dulu tak main kuliah, kita main kuliah. Bila mari Ramadan, dia menjadi satu booster untuk kita bergerak ke arah kebaikan. Walaupun dulu kita entah apa-apa, menyebabkan kita jadi mudah kerana ada satu sistem yang Allah susun namanya Ramadan. Sampai hari ni, Alhamdulillah, dia pakai tudung. Dan dia kata, terima kasih Ustaz mengajar saya pakai tudung. Sebab apa sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjentik jiwa kita. Lalu dalam keadaan ini Allah mengajar kepada kita supaya dalam ibadah itu merasakan kematian. Kenapa dalam banyak ayat-ayat Quran Allah menekankan mati? Hari itu ada yang tanya, Ustaz, kalau kita ingat mati kita jadi pasif. Tak ada. Mengingat mati menyebabkan kita lebih menghargai setiap hembusan nafas kita untuk berbakti. Dalam ayat Quran banyak. Sebab itu hari ini Allah kias-kias. Kita tengok macam mana Allah cerita surah Ali Imran 185. Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa mati. Kita tengok Allah bagi jauh-jauh. Hari ini di US, jumlah kematian hari ini, tarikh hari ini, kematian di US berapa pagi ini? Lebih 500 ribu. Yang positif COVID di US pagi ini 50.4 million juta. Kenapa kat sana banyak, kat sini sikit? As compared to Amerika Syarikat, US, sini sikit. Kita kena faham. Di sana ada orang bangun malam berdoa. Di sana anak-anak yang menghafal Quran. Di sana ada anak-anak yang bersedekah. Di sana ada anak-anak yang soleh berbakti kepada kedua orang ibu bapa. Di sana ada yang membaca Al-Quran. Di sana ada orang-orang yang belajar. Keberkatan itu terkadang menyebabkan malapetaka itu kalau jatuh pun dia kena sipi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.